Assalamualaikum dan salam sejahtera sebagai pembuka tirai. Selamat kembali lagi ke channel Meremang. Bagi yang baru saja mendengarkan channel ini, Ati ingin ucapkan salam perkenalan. Jika anda menyukai kisah-kisah seram di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share. Jika anda ada kisah dan pengalaman seram, sila kirim ke email channel Meremang. Baiklah, konten kali ini ada sedikit kelainan dari sebelumnya, di mana Ati tidak akan berkongsi atau menceritakan kisah-kisah seram. Tetapi Ati akan menjelaskan nama-nama hantu Melayu yang sering diperkatakan oleh masyarakat kita. Sebelum itu, kita bahaskan dulu tentang jin. Jin merupakan sosok makhluk yang tak terlihat oleh mata. Mereka berada di sekeliling kita. Tapi tahukah anda bahawa jin terdiri dari 3 jenis kelompok, iaitu jin yang memiliki sayap, jin yang berbentuk ular atau anjing, dan jin yang boleh merubah wujud. Dari situ kita faham bahawa jin mempunyai keistimewaan tersendiri. Jin juga boleh masuk ke dalam tubuh manusia, sebagaimana disabda oleh Nabi Muhammad SAW bahawa syaitan boleh berjalan di dalam saluran darah manusia. Jadi fahamlah kita sekarang, jika seseorang itu kesurupan atau istilah Melayu disebut kerasukan, ini berarti jin sudah mula menguasai tubuhnya. Maka orang-orang seperti ini harus diruqyah segera. Ternyata jin boleh keluar dan masuk sesuka hati ke dalam tubuh manusia. Mereka juga boleh tinggal di mana saja yang mereka suka dalam jaringan urat darah kita. Padahal kita tidak pernah merasakan keberadaan mereka. Begitulah penjelasan tentang jin. Baiklah, apa kaitan jin dengan hantu-hantu Melayu? Ini kerana sebahagian dari penampakan-penampakan hantu-hantu Melayu adalah dari jelmaan-jelmaan jin. Berbalik kepada hantu-hantu Melayu, Ati akan jelaskan nama-nama hantu seperti Pontianak, Langswir, Penanggal dan lain-lain lagi. Kita akan mulakan dengan hantu yang sangat terkenal di dalam masyarakat kita, iaitu Pontianak dan Langswir. Kefahaman orang-orang Melayu tentang Pontianak dan Langswir adalah mereka dari spesies yang sama, yang mana kedua-dua jenis ini berambut panjang dan berbaju putih. Sebenarnya, dari sumber-sumber yang Ati dapatkan adalah rambut Pontianak tidaklah sepanjang rambut Langswir, tetapi rambut kedua-dua mereka memang mengurai dan tidak terurus. Pontianak dipercayai oleh masyarakat Melayu bahawa ia berasal daripada perempuan yang mati ketika mengandungkan anak ataupun ketika melahirkan anak. Pontianak seringkali dijumpai di darat, sementara Langswir kerap kali terlihat berdiri atau berada di atas pokok. Pontianak gemar memegang batu nisan seakan-akan bayi, sementara Langswir tidak memegang apa-apa. Langswir adalah sejenis makhluk halus penghisap darah dalam kepercayaan masyarakat Melayu. Langswir dipercayai boleh merasuk mangsa dan menghisap darah mangsa secara perlahan-lahan hingga mati. Langswir dipercayai mampu menyerupai seorang perempuan yang sangat cantik dan akan menggoda lelaki-lelaki agar mengikuti mereka ke tempat-tempat sunyi. Kemudian akan menakut-nakutkan lelaki-lelaki itu. Begitulah secara ringkas penjelasan tentang Pontianak dan Langswir. Sekarang kita beralih pula ke satu lagi hantu, iaitu Penanggal.
Hantu penanggal dipercayai adalah ilmu hitam yang dituntut oleh wanita untuk sesuatu kepentingan. Makanan penanggal adalah darah wanita yang mengandung atau dari wanita yang baru melahirkan anak. Hantu penanggal ini juga sangat terkenal di beberapa negara. Kalau di Sabah, ia dipanggil balan-balan, dan kalau di Filipin, ia disebut manananggal. Mereka yang memelihara penanggal dikatakan mampu menanggalkan kepala dan usus perut mereka dan akan terbang untuk mencari mangsa. Setelah itu, penanggal akan kembali lagi ke rumahnya dan akan merendam usus perutnya ke dalam tempayan yang berisi cuka. Ini adalah untuk mengecutkan usus perut mereka sebelum kembali ke dalam badan asalnya. Penanggal dipercayai suka darah perempuan yang bersalin, dan sekiranya mereka menghisap darah tersebut, wanita itu akan mati akibat tumpah darah. Oleh itu, pada zaman dahulu kala, biasanya di sekeliling rumah wanita yang baru melahirkan akan diletakkan daun berduri seperti daun mengkuang. Dipercayai juga hantu penanggal takut untuk mendekati rumah yang mempunyai daun-daun berduri kerana bimbang kalau-kalau tali perutnya akan tersangkut pada duri tersebut. Begitulah penjelasan ringkas tentang hantu penanggal. Baiklah, kita beralih pula kepada hantu yang sangat ditakuti ramai, iaitu pocong. Mendengar nama pocong sudah pasti terbayang hantu seram yang berbentuk mayat yang berbalut kain kafan. Selama ini masyarakat kita menganggap pocong berpindah tempat dengan cara melompat-lompat seperti yang kita lihat di dalam beberapa filem. Merujuk dari sejumlah artikel tentang mitos pocong, sebenarnya hantu ini berpindah tempat dengan cara melayang. Tapi ada juga yang berpendapat bahawa pocong dikatakan boleh berguling-guling di tanah. Pocong suka menakutkan manusia dengan cara memperlihatkan sebahagian sahaja badannya dalam keadaan berdiri tegak. Dari situ, siapa saja yang melihatnya pasti akan lari lintang pukang. Ada juga yang mengatakan bahawa pocong berbau sangat busuk seperti bau bangkai. Sifat pocong pula dikatakan dia suka meniup dari arah belakang. Jadi, kalau kita merasa ada tiupan di belakang telinga, berhati-hatilah. Baiklah, seterusnya Ati akan memperkatakan tentang satu lagi hantu, iaitu toyol. Toyol adalah sejenis makhluk halus, kemungkinan dari golongan jin atau syaitan, yang dipelihara bagi tujuan mencuri. Toyol ini dikatakan berbentuk seperti kanak-kanak kecil dan turut mempunyai perangai seperti kanak-kanak kecil. Kononnya, toyol akan dipelihara dalam sebuah botol kecil dan tuannya akan memberikan darahnya sendiri setiap kali bulan mengambang. Sekiranya gagal, toyol akan menghisap darah ahli keluarga terdekat tuannya. Toyol biasanya akan mencuri duit dari jiran tetangga. Mengikut kepercayaan orang-orang Melayu, meletakkan kacang hijau berdekatan dengan duit yang disimpan akan membuat si toyol bermain-main dengan kacang itu hingga lupa tugas yang diberikan oleh tuannya. Ada juga yang menyarankan meletakkan jarum dan cermin di atas duit. Toyol takut tertusuk jarum, dan jika ia melihat wajahnya di cermin, ia akan takut dengan bayangannya sendiri. Begitulah penjelasan ringkas tentang toyol. Baiklah,
Hantu yang terakhir yang ingin Ati jelaskan di sini adalah tentang hantu raya. Hantu raya dipelihara dengan tujuan membantu melakukan kerja-kerja harian dan juga untuk membalas dendam kepada musuh. Hantu raya akan melakukan kerja-kerja berat yang tak terdaya dilakukan oleh manusia. Ia juga boleh merasuk dan memudaratkan musuh tuannya. Hantu raya mempunyai keupayaan menjelma sebagai manusia biasa ataupun haiwan lain. Ia biasanya akan menjelma sebagai tuannya. Hantu raya yang dipelihara perlu diberi makan seperti yang telah dijanjikan. Selalunya, makanan hantu raya adalah telur, ayam panggang dan pulut kuning. Sekiranya tuannya melanggar perjanjian, hantu raya yang kelaparan akan menyerang tuannya sendiri. Ada beberapa tanda untuk mengenal pasti mereka yang membela hantu raya. Salah satu daripadanya adalah walaupun mereka sudah berumur tetapi masih bertenaga seperti orang muda. Keluarga dan jiran akan sering melihat tuannya di mana-mana padahal tuannya berada di tempat lain. Tuan hantu raya juga akan mempunyai tenaga yang luar biasa dirancang. Hantu raya biasanya perlu diwarisi dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Di siang hari terlantar seperti mayat, tetapi bila masuk waktu malam sahaja, ia akan bangun dan makan dengan lahapnya. Begitulah kisah hantu raya. Bagaimana? Anda percaya? Baiklah, itulah nama-nama hantu Melayu yang sempat Ati jelaskan di episod kali ini. Sebenarnya banyak lagi nama-nama hantu Melayu yang sering menjadi sebutan masyarakat kita. Tetapi Ati rasa cukuplah setakat di sini saja. Sebelum Ati akhiri, Ati ingin mendoakan agar kita semua sentiasa dilindungi dari segala kejahatan yang datangnya daripada manusia, jin maupun syaitan. Ingatlah, apapun yang terjadi, kita harus yakin bahawa Allah lebih berkuasa di atas segalanya. Sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.